Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita baca hari itu kitab Penawar Bagi Hati muka surat 5. Kita baca tentang satu potongan ayat. Potongan ayat daripada surah, iaitu surah An-Nur ayat 30. Surah An-Nur ayat 30 ini di antara surah yang menceritakan tentang perihal kekeluargaan, tentang perihal perempuan, antaranya tentang perihal aurat lelaki dan perempuan. Menariknya, selepas Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang perempuan dan juga orang lelaki, orang perempuan khususnya untuk tutup aurat, dan Allah terus berikan perintah kepada lelaki untuk menjaga pandangan mata, juga kepada perempuan selepas pensyariatan aurat. So menunjukkan di sana pentingnya topik tentang aurat ni dijaga. Sebab apa? Daripada situlah datangnya masalah yang lain. Dan yang kedua, bila mana aurat itu telah tertutup, maka pada waktu tersebut kena tutup yang kedua pula. Aurat dah ditutup, mata pula kena, bukan tutup mata, maksudnya kena jaga mata. Walaupun dah bertutup aurat, tapi kalau kamu mencari-cari, sebab bila semua benda dah tertutup, manusia ni dia akan mencari hak terbuka. Nampak tak? Bila semua benda dah tertutup, manusia dia akan cari benda yang terbuka. So, maka jangan dicari benda yang terbuka. Kalau yang terbuka dilarang untuk lihat, dan kita katakan dilarang untuk tengok, bagaimana dengan benda yang tertutup? Sebab tu di sana kalau orang tanya pada kita, apa hukum mengintai? Hukum mengintai haram. Kalau siapa baca hadis tentang mengintai itu, sampaikan Nabi SAW kata boleh cucuk mata orang yang mengintai itu. Sampai begitu sekali. Kalau siapa baca kitab Bahrul Mazi, cerita tentang bab adab ketika pergi ke rumah orang, sehingga kan di sana ada bab bila nak masuk ke rumah orang, ada ayat Al-Quran yang turun. Kisah seorang perempuan. Seorang perempuan ni dia datang jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni suka duduk di rumah aku ni ikut apa yang aku nak lah, sebab rumah aku." Kadang dia kuat lentang, kadang kuat rama-rama, kadang macam-macam jenis lah, kan? Dia duduk kat rumah dia sendiri, tak ada siapa. Tapi dia kata ada orang duk masuk ke dalam rumah aku ni macam-macam. Kadang sepupu, sepapat, kaum kerabat, jiran tetangga hak jenis mesyuarat tingkap ni, kan dia peduli ke orang, main datang jenguk kepala kat tingkap rumah kita, bukan? Baik, kita pun terkejut pada waktu tu. Baik. So, dia kata macam mana? Adakah dalam Islam ni sesuatu benda yang boleh jadi tegahan? Akhirnya Allah turunkan satu ayat. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ni cari dalam kitab tak jumpa. So dengar dulu. Ni ustaz nak cerita dulu sebelum dia masuk dalam kitab. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah orang melainkan minta izin dan bagi salam terlebih dahulu. Apa tujuannya? Maka tujuannya kerana nak didik kita adab. Baik, bila dah pergi ke rumah orang, bukan boleh sebarangan kita pergi ke rumah orang ni terus pergi jengah kat pintu rumah dia, ataupun kita pergi buka pintu rumah dia dan kita masuk. Dalam rumah dia kita tak tahu nu, baju dia dah macam bukit Uhud, dah dia tak lipat lagi. Letak kat tepi pintu dia, celah bawah tangga rumah dia, siapa tahu. Maka rumah ni aurat kita, rumah aurat kita, siapa pun tak boleh masuk melainkan dengan izin kita waktu tu. Maka yang tertutup perlu tak boleh mengintai masuk, yang terbuka kena tundukkan pandangan. So ayat ni cerita sama ada tertutup atau terbuka. Kalau yang terbuka pun dia larang tengok, bagaimana dengan yang tertutup? Maka sebab tu Allah pesan kepada orang yang beriman. Tak cukup pada orang beriman, juga kepada perempuan-perempuan yang mukminah, dengan berkata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Okey, baik. Apa Allah kata? Zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Dan itulah yang paling terbaik untuk mereka menjaga kehormatan mereka. Bila kita baca dah ayat yang ke-30 surah An-Nur ini, apa ceritanya di sana? Allah nak ajarkan pada kita adab. Adab apa? Adab yang pertama iaitu adab dalam bab pandangan mata. Tundukkan pandangan mata. Wahai orang yang lelaki beriman, hendaklah mereka sekat ataupun tunduk pandangan mata mereka daripada memandang yang haram. Baik, maka yang ni dalam bab adab, iaitu melakukan kelakuan yang baik, iaitu dalam bab jaga mata, pelihara mata dan memelihara kemaluan. So yang pertama ayat ni cerita tentang adab.
Di antara salah satu tanda seorang tu orang yang berakhlak dan beradab, mata dia ni tak liar ataupun mata yang tidak memandang ke tempat yang haram ataupun ke tempat yang semua tempat yang dia suka. Maka adab di antara akhlak adalah orang yang menjaga mata. Baik, kemudian yang keduanya pula, ayat ini nak memberitahu, nak memaklumkan kepada kita yang kedua. Apa dia? Yang memberitahu ni iaitu yaghuddu min absarihim. Allah nak memberitahu kita jaga pandangan mata mereka dan peliharalah kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka. Maka pemberitahuan ini ada dua. Yang pertama, kerana nak membersihkan hati daripada segala dosa. Maksudnya dengan memejamkan mata, bukan pejam, maksudnya menghalang mata daripada melihat yang haram ni, automatik Allah nak bagi tahu, maka yang ni dia akan menjadikan hati kalian bersih daripada dosa. Sebab dah tak tengok, hati bersih. Tapi sekali kita dah tengok, dia akan disimpan di dalam memori yang sukar untuk nak dihilangkan. Baik. Dan yang kedua Allah nak memberitahu, iaitu membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jangan duk banyak buat dosa, banyakkan buat baik. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala nak menakut-nakutkan kita. So ingat, bukan sekadar kalian diceritakan tentang adab yang mesti kalian buat. Kalian bukan hanya sekadar dimaklumkan tentang apa yang tak boleh dan apa yang boleh. Dan Allah juga nak menakutkan dan menggerunkan. Sebab itu ayat Al-Quran ini dia datang dalam dua version. Yang pertama At-Targhib dan yang keduanya At-Tarhib. At-Targhib ni datang dalam bentuk motivasi kita beramal, pahala, syurga. At-Tarhib nak menakutkan dan nak menggerunkan kita. Sebab manusia memerlukan sesuatu yang menggerunkan dan menakutkan. Contoh tengah bawa kereta, awas speed trap contohnya, maka kita pun perlahankan. Maka begitulah dengan Al-Quran, sehingga kan Allah berkata fazakir bil Quran liman yaqafu wa'id. Berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran kepada orang yang takut. Al-Quran ini di antara benda yang paling terbaik untuk nak menggerunkan hati-hati manusia. Kerana sifat Al-Quran itu dia adalah mukjizat yang menjadikan hati yang keras akan jadi lembut dan takut akan ancaman yang Allah nak berikan pada manusia. Sebab tu dalam surah Taha Allah kata, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tak turunkan Al-Quran ni nak menyusahkan kalian, illa tazkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Quran ni tujuannya untuk peringatan kepada orang yang gerun. Dalam hati dia ada rasa gerun. Baik, macam mana Allah nak takutkan kita ni? Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Innallaha khabirum bima yasna'un." Allah ni amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Tak takut pun. Ada orang kata tak takut ayat ni. Dia kata hari tu ustaz buat spot check, suruh kami cari ayat takut. Saya pun dah cari kat mana, tengok-tengok ayat tu. Saya dah baca dah ayat tu, ustaz tak takut pun. Baik. Ni panjang cerita lah, kalau nak cerita takut tak takut ni. Kat mana yang menakutkan ni? Takut tak tahulah, sebab tu dia takut ni dia datang dengan iman. Maksudnya apa? Maksudnya beginilah. Kita ni, bapak kita ni mungkin dia taklah garang. Tapi bila kita buat salah ni, cikgu kata nak pergi bagi tahu bapak kita, ataupun kalau bapak kita garang, misal melengkoi. Baik, kita buat satu kesalahan di sekolah, cikgu kata, "Saya nak bagi tahu kat bapak awak." Apa kita akan kata waktu tu? Kita dah takut dah, ya Allahu akbar. Saya ni bukan buat apa pun, pergi mengaji Quran. Sementara tunggu giliran kita sampai panjat pokok ubi gajah. Tahu ubi gajah? Ubi gajah kan dia punya ranting, dia tu rapuh walaupun besar. Panjat naik, tiba-tiba jatuh ni bahu patah. Bahu patah pun tak berani, ya Allahu akbar, takut nak beritahu kat ustazah pun tak beritahu. Lebih-lebih lagi nak balik kat rumah, saya takut dah. So apa saya buat? Saya pergi juga naik juga baca Quran. Nak tunjuk dah tak boleh, bahu dah patah kan. Nak tunjuk Quran tak boleh. Dia tanya, "Kenapa tangan ni?" Tak ada apa. Dia kata, "Aku tengok pun aku tahu." Aku tengok pun aku dah tahu. Waktu tu juga dia kata, "Jom aku nak bawa hantar kau bagi balik rumah." Balik rumah tu saya dah berdebar dah, apalah nak jadi sekejap lagi. Balik sampai kat rumah, dia pun beritahu, dia kata, "Ni anak kau ni jatuh pokok, bukan aku pukul, takut nanti kau salah faham pula, kau kata aku yang pukul bahu anak kau pula." Cakap betul tak? Kita pun cakap, "Kau naik pokok apa?" "Naik pokok ubi gajah sekian." Dia balik saja rumah, saya dah takut, dah tahu dah memang kena dengan mak. Memang kena, tapi kena beletih lah. Kena beletih sebab bahu dah patah. Bahu patah, bahu kanan patah, bahu kiri patah, jatuh meja, lompat kat atas meja dalam kelas. Lompat, kawan tendang kaki meja, jatuh bahu kiri pula patah. Tangan kanan patah main sepak takraw. Pagi-pagi buta datang sekolah, main sepak takraw atas rumput, lincin, buat lipat. Tangan kanan pula, tangan kiri patah. Kenapa?
Pendek kata patah belakang. Tangan kanan patah. Saya tak cerita kat mak saya. Besok nak raya, petang tu naik pokok rambutan. Pegang tu saya pusing kaki, pusing buat buayan. Pegang bandahan dia kan, pusing kaki naik atas. Oh, pusing, angkat kaki naik atas, kepala turun dulu. Tahan tangan patah. Balik tidur kat rumah dia. Sebab apa? Sebab takut. Takut menjadikan kita macam tu. Baik, kalau dengan manusia kita takut pun begitu, apakah kalian tak takut dekat Allah? Takut di dunia ni, takut orang tahu kesalahan dosa yang kita buat. Kalaulah orang tahu macam manalah keadaan aku, orang akan pandang aku ni orang yang hina, orang akan aib aku, jadi aib pada dia. Baik, bagaimana manusia dengan Allah? Allah yang mengetahui setiap benda yang kita buat. Takkah kalian rasa takut? Maksudnya kalau kamu buat dosa, kamu tak jaga mata, kamu melihat benda yang haram, ya manusia tak tahu, tapi ingat Allah tahu. Maka takut dekat sini, takut yang ada hubung kait dengan iman. Tanpa iman dia takkan rasa takut. Sebab tu kalau siapa yang tak rasa pun yang Allah ni sentiasa melihat, mengetahui apa yang dia buat, menunjukkan dia tak mencapai darjat iman dia tu, tak betul-betul kuat. Sebab tu walaupun dia katakan di sini ayat ni adalah ayat yang menakutkan. Kenapa ayat yang menakutkan? Kerana Allah berkata Allah amat mendalam pengetahuannya. Maksudnya Allah akan balas. Jika baik, nescaya dibalas dengan pahala kesenangan, dan syurga. Jika jahat, dibalas dengan seksaan api neraka. Ustaz dah baca ayat ni tapi tak takut. Macam mana saya nak bagi rasa takut? Baik, saya baca pula ayat yang lain. Ayat pertama, Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata ingat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu fikirkan, kesemuanya Allah akan tanya. Allah akan tanya balik kita satu persatu di akhirat kelak. Okey, satu. Yang kedua, Allah cerita tentang ahli neraka masuk neraka. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Hari ketika dimasukkan manusia kat dalam neraka, mereka dibahagikan dengan kumpulan-kumpulannya. Geng mata-mata, geng telinga-telinga, geng mulut-mulut, geng tangan-tangan. Hatta idza ja'uha, sampailah mereka kat dalam neraka. Syahida alaihim sam'uhum, telinga akan diminta pertanggungjawaban. Wa absaruhum, mata akan diminta pertanggungjawaban. Wa juluduhum, dan sampaikan kepada kulit pun diminta. Maksudnya Allah akan tanya satu persatu setiap dosa. Dosa bukan dikira dosa yang kita buat, tapi dosa pada anggota badan. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang bercakap, kulit yang rasa pun Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita pada hari tersebut. Baik, yang ketiga, Allah kata walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Kami akan masukkan di dalam neraka kelak di kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia ni akan dimasukkan dalam neraka bersama-sama. Baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pasal apa mereka dimasukkan dalam neraka? Ada otak tapi tak mau fikir. Faham tapi tak nak buat. Dia tahu tak kata cerita Allah dah kata dah tentang ayat jaga mata ni, dia tahu sangat-sangat, dia pernah dengar. Sampaikan waktu masuk neraka ni, malaikat akan tengking. Malaikat yang jaga neraka tu dia kata, "Woi, orang tua tak sedar diri." Dia kata, "Alam ya'tikum rusulun minkum," bukankah telah datang, dia kata, pesuruh-pesuruh agama yang Allah utuskan orang manusia kepada engkau ni. Yatlu alaikum ayatih, yang membacakan pada kalian ayat-ayat Al-Quran, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan tentang pertemuan kita pada hari ini. Qalu bala, mereka kata ya. Maksudnya Allah tanya balik kita apa yang kita belajar. Saya yang mengajar akan ditanya, tuan-tuan yang belajar pun akan ditanya juga. So ketika di akhirat Allah kata kami nak masukkan dalam neraka ni di kalangan jin dan kalangan manusia. Siapa dia yang pertama? Orang yang ada otak, yang boleh fikir, yang dah sampai maklumat masuk kat dalam otak dia, tapi dia lahum qulubun la yafqahuna biha, tapi dia jenis tak faham ni bahasa mudah ni kita katakan, walaupun dah diceritakan pada dia tak nak ambil faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata Allah bagi tapi tak mau tengok. Maksud tak mau tengok kat sini, ada mata dia tak tengok pada kebenaran, tapi dia suka tengok benda yang menghasilkan dosa. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka orang yang ada telinga juga tak nak mendengar dan memikirkan. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka ni lebih sesat lagi. Mereka ni adalah antara macam binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Baik itu nak membezakan kita dengan cara memuliakan nikmat yang Allah bagi, gerun kerana azab di sana menanti bagi orang yang tidak menjaga nikmat ini sekiranya diperlakukan dengan tidak jalan yang sepatutnya. Baik, qala al-musannif, kata dia lagi,
Dia kata kerana firman Allah Ta'ala. Dia kata ingat, dia kata kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni suruh sangat kita jaga ni. Pastikan memelihara mata. Yang pertama pada ayat Al-Quran. Yang kedua dia kata kerana ayat Quran larang kita daripada melihat benda yang haram. Yang kedua kerana firman Allah juga. Apa Allah kata? Ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, keserongan dan ketiadaan jujur pada pandangan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi, yang terdapat di dalam hati manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu pengkhianatan mata. Walaupun kamu pakai spek hitam, nampak saya pakai spek hitam, tapi mata dia merata memandang sebab pakai spek hitam. Baik. Walaupun dia mungkin kita katakan dia tutup mata, ataupun kita katakan di hadapan orang dia tak tengok, di belakang orang dia tengok, maka kesemuanya Allah mengetahui. Maka Allah sebut yakni mata itu mencuri, memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Maka sebab tu banyakkan mata kita ni daripada membaca ataupun mengkaji ataupun melihat benda-benda yang boleh menghasilkan pahala. Dan juga di sana ada satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadisnya? Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Kenapa disebut ni jangan tengok perempuan Ustaz Abihah, depa perempuan tengok kami ni okey je. Contohnya kerana yang paling penyakit tengok ni, penyakit yang paling dahsyat pada orang lelaki berbanding dengan orang perempuan. Ada pula orang perempuan dia suka memandang pada kecantikan dunia. Orang lelaki dia suka memandang kepada kecantikan perempuan. Hari ni kalau kita panggil Ismail, kita cakap kat Ismail mari sini duduk kat depan Ustaz. Ustaz nak buh mulut merah 3 layer. Buh mulut merah dekat Ismail 3 layer, buh bedak sejuk ke bedak apa-apa kau tempek kat muka dia pak. Apa kita tengok? Kita tengok apa pandangan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kita kata menyampah macam pondal. Baik. Ambil pula seorang perempuan, seorang makcik. Hari ni dia ada teknik cara make up. Ada kelas make up. Seorang makcik berusia 60 tahun, kalau kena dengan gaya make upnya, debu bulu mata macam Cik Ta, dia bubuh pula warna merah, warna kuning, warna biru kat mata dia, kat pipi dia ni, bubuh pula mulut merah 3 layer pula. Okey, hidungnya dia buat pula bagi jadi nampak macam mancung, dagu dia bagi pula jadi makan tajam, debu pula lotion ni dia sapu kat muka dia, hat hitam legam boleh jadi putih. Berkilat-kilat muka dia. Nampak? Maka orang kata Masya Allah cantiknya, tak sangka 60 tahun bila make up jadi macam ni. Walaupun dalam hati kita tu macam buruk mak ye. Okey baik. Okey contoh. Maksudnya kalau orang perempuan dia lain. Contoh kita panggil ke Ismail, selok tengok betis nak tengok. Ismail tengok betis. Orang tengok. Kalau Pak Haji tengok betis, dia kata ya Allah menyampah tengok betis dia. Tapi kalau orang perempuan berbeza, betis perempuan, betis lelaki. Orang lelaki pakai seluar pendek tak ada masalah, tapi orang perempuan pakai seluar pendek ada masalah. Okey, sebab tu Allah jadikan dua jantina ni berbeza. Sebab tu dalam bab memandang ni lebihkan kepada orang lelaki yang memandang perempuan, di sanalah lagi lebih bahaya berbanding dengan orang perempuan yang memandang kepada lelaki. Baik, apa kata dia? Innan nazara, sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok. Sahmun masmumun min sihami iblis adalah memandang seorang lelaki kepada tubuh seorang perempuan seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Kan kita dah sebut dah, setan yang ada pada lelaki adalah mata yang memandang tu tadi. Faman tarakaha azaqahullah, siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah. Okey, siapa yang meninggalkannya, nescaya Allah akan memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadat. Dia akan merasa apa? Ta'ma ibadatin tasurruh. Dia akan merasakan keseronokan beribadat. Memang sungguh itu di antara asbab sehingga Imam Syafi'i dia pernah berkata pada anak murid dia, apa dia kata? Inna ilmu nurun wa nurullahi la yahdi li'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah tak akan dapat pada orang yang melakukan dosa, iaitu dalam bab yang orang yang memandang pada benda-benda yang haram. Baik. Tapi orang lelaki
dia boleh menjaga mata sekiranya kita katakan orang perempuan menjaga dalam bab pakaian, menjaga dalam bab perkara berkaitan tentang aurat. Sekira di awal hari itu kita dah ceritakan banyak berkaitan tentang bab perilaku lelaki dan perempuan, setan-setan yang ada pada lelaki dan juga setan yang ada pada perempuan. So dalam bab ini kita baca bab ni macam mana cara kita nak amalkan. Nak amalkan dia baik bagi ibu-ibu kita yang ada anak-anak perempuan, kita ada cucu-cucu kita, make sure, pastikan pakaian mereka adalah pakaian yang menepati syariat. Bahkan pakaian kita pun juga pakaian yang menepati syariat. Kita datang kat rumah mengaji dah cantik dah tadi, pakai tudung elok, pakai baju kurung. Balik sekejap lagi dia baru nak mandi. Datang ke rumah mengaji tak mandi, balik sekejap lagi baru nak mandi. Dah mandi dah, siap dah, semua dah basuh baju sekali, nak keluar sidai baju, sidai baju tu berkemban. Kemban tudung tak pakai, kemudian berkemban sahaja. Kenapa macam tu? Orang kampung kadang suka macam tu. Sebab bagi dia pakai tudung tu hanyalah ketika keluar rumah. Balik ke rumah tak ada masalah. Sebenarnya tidak. Tidak, bahkan maka hukum menutup aurat tu bila mana kita keluar daripada tempat yang terdedah kepada pandangan orang, maka hendaklah ditutup terlebih dahulu. Sebab tu dalam bab ni kita katakan bukan sekadar larangan memandang, bahkan juga jangan jadikan kita sebagai tumpuan tempat orang memandang dengan cara dimasukkan gambar dalam Facebook dan sebagainya, bukan. Maka inilah di antara kecantikan Islam. Kesan daripada sini, maka membantu terutamanya bagi orang-orang lelaki, nescaya Allah akan jadikan ibadat mereka ibadat yang lebih rasa, lebih khusyuk bila tidak ada perasaan-perasaan yang sebegitu rupa. Baik. Dan juga di sana ada satu hadis yang lain. Di antara hadisnya kata Nabi SAW, likulli ibni Adam hadduhu minaz zina. Setiap anak Adam ni ada bahagian yang boleh menjadi zina. Setiap tubuh badan kita ni ada bahagian yang boleh menjadi zina. Fal ainani tazniyan, dua mata boleh berzina. Wa zinahuma an-nazar, dan zina mata ni adalah dengan cara memandang, melihat. Wal yadani tazniyan. Okey, cuma sebelum tu, waktu PKP yang lalu ada satu statistik dia orang keluarkan di Malaysia saja ni, di Malaysia. Statistik menonton video porno meningkat ketika PKP. Kenapa berlaku? Disebabkan kerana bila orang dah tak ada kerja nak buat, dia akan buat kerja-kerja yang kita katakan tu tadi. Maka dia boleh keluarkan pihak orang yang multimedia ni, dia boleh tahu berapa view, berapa yang dia boleh keluarkan statistik dan dilihat di sana. Dan amat menyedihkan bila yang melihatnya adalah datang daripada kalangan orang-orang Islam. Sebab tu ingat, mata boleh berzina. Wal yadan tazniyan, dua tangan boleh berzina. Wa zinahuma al-batshu, zina tangan tu adalah dengan cara memegang, meraba ataupun mengusap. Baik, war rijlan tazniyan, dua kaki boleh berzina. Wa zinahuma al-mashyu, zina bagi kedua kaki adalah berjalan ke tempat tersebut. Wal famu yazni, dan mulut juga boleh berzina. Wa zinahu at-takbil, maka berzina mulut itu adalah dengan cara bercium, mengucup. Baik, wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dzalika, dan ada pula kemudiannya pula apa dia? Hatinya pula bercita-cita. Hati pun boleh berzina juga, macam mana? Bercita-cita untuk melakukan dan membenarkannya. Maka al farju au yukadzibahu, begitulah juga faraj pun membenarkan yang demikian itu untuk melakukan zina ataupun mendustakannya. So kita ada mata kita boleh nilai kerana mata ni bersambung dengan otak. Kita juga ada tangan bersambung dengan otak. Kemudian kita juga ada kaki, dan kita juga ada mulut, kita juga ada kemaluan. Maka kesemuanya bersambung dengan otak. Otak ni maksudnya di situlah terkandungnya iman, terkandungnya ilmu. Bila kita tahu, nescaya kita akan boleh ikut ataupun kita abaikan ataupun kita batalkan niat yang tak elok tu tadi. Baik, maka hadis ini kata pengarang menunjukkan bahawa asal punca bagi zina faraj itu bermula daripada dua mata. Sebab tu orang panggil panahan Arjuna ni. Bermula daripada mata, akhirnya turun sampai ke hati. Hati dia akan pergi ke kemaluan, dia akan sambung pergi ke tangan, dia akan sambung pergi ke kaki. Bermula dengan benda yang kecil saja. Baik, satu saya nak sentuh. Kita hari ni akaun kita dekat malaikat ada berapa akaun? Akaun kita dekat malaikat ada berapa akaun?
Siapa tahu? Tahu. Ada 2 akaun apa? Akaun baik. Okey, secara umumnya kita ada 2 akaun. Malaikat ma yulfidhu minhu qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Raqib ada belah kanan, atid ada belah kiri, mencatat yang baik dan yang buruk. Baik, tapi sebenarnya manusia dia ada akaun. Kita ada akaun solat, kita ada akaun puasa, kita ada akaun haji, kita ada akaun ibadat, kita ni ada. Waktu yang sama juga tiba-tiba kita buat satu, ataupun bahasa mudahnya kita panggil satu ruang. Katakan macam ni lah, saya buat tunjuk satu contoh. Antara contohnya, okey, ni buku dosa, ni buku pahala. Okey, buku dosa ni yang ada nombor 1. Dosa apa? Kita katakan dosa tangan. Okey, nombor 2 kaki. Okey, nombor 3 dosa mulut. Okey, itu maksudnya dia punya ruangan dia. Okey, ni bahagian tangan hari ni apa buat, kaki apa buat. Malaikat akan catat lah. Okey, tangan, dosa tangan apa dia hari ni. Okey, dia duduk kat dalam rumah ngaji, kemudian dia korek atas hidung, dia sapu dekat kerusi. Okey, baik. Okey, dosa tangan, dia tulis kat situ. Okey, contoh. Baik, dosa kaki pula apa dia? Okey, dosa mulut pula apa dia? Baik, kita dah cukup banyak dah akaun kita ni, akaun dosa kita dah teramat banyak. Jangan ditambahkan. Bila kita tambahkan dosa kita, tambahkan akaun dosa. Baik, antaranya sekarang ditambahkan pula satu akaun. Akaun apa? Akaun Facebook. Yang terbaru punya, akaun terbaru yang ada pada malaikat, alaf baru ni. Okey, Facebook. Okey, yang kedua IG. Okey, yang ketiga Twitter. Okey. Setiap kali kita buka satu Facebook, maka kita dah buka satu akaun baru. Kita buka pula satu IG, satu akaun yang kedua pula buka. Buka pula Twitter, satu akaun yang lain. Ya, betul, yang ni boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Tapi ni di antara lubuk-lubuk dosa yang boleh kita buka akaun. Sedangkan sebelum ni kita tak ada, tok nenek kita sebelum ni dia selamat sebab dia tak ada akaun Facebook. So dia akan ditanya pada apa dia buat. Pagi pergi mana? Pergi kebun. Balik rumah, kebun juga. Kemudian buat petang, pergi kebun juga. Malam pergi masjid. Okey. So dia punya buku catatan dia tu tak sebanyak kita. Kita hari ni buku catatan kita saja, bayangkan tengok. Buku yang Facebook akan ditanya, buku Twitter akan ditanya, IG. Setiap post, setiap like, yang kita post ni semua, apa yang kita tengok dalam Facebook semua. Orang dulu-dulu untungnya duduk kat mana? Ceruk Tok Kun. Nama pun Ceruk Tok Kun, Kampung Kora. Kampung apa tu? Kampung Trojan. Kat Kedah sana dulu, kebahagian buat celah sawah padi, jalan raya. Daripada jalan raya nak masuk ke rumah dia tu, batas besar tu saja. Rumah pula tengah sawah padi sana tu, dikelilingi oleh pokok nipah. Dalam rumah tu Astro tak ada, radio tak ada, TV tak ada, apa satu majalah mangga waktu tu pun tak ada lagi. Apa satu handphone pun tak ada. So apa dia buat? Tanam pokok, main dengan monyet. Okey, so buku akaun dia apa? Buku akaun dia main dengan monyet. Okey, apa dia lagi? Pertanian. Okey, akaun dia apa lagi? So soalan dia tanya, soalan solat tak? Solat. Puasa tak? Puasa. Haji tak? Tak ada, tak cukup duit. Zakat tak? Tak cukup duit. Okey, baik. Yang lain dia tak ada, tak sebanyak kita. Kalau orang hari ni duduk kat mana? Bukit Beruang. Okey, baik. Buka tengok dia punya file Bukit Beruang. Okey, nama Sipolan bin Sipolan. Lahir daripada tahun 60-an. Okey, sampai ke sekarang 2022 pun hidup lagi. Rasa-rasa berapa akaun dia. Cek tengok Facebook dia ada 3. Pertama hilang password, buat pula yang baru pula. Okey, dia punya IG lagi. Allahu Akbar. Kita nak jawab satu persatu. Setiap posting dia akan ditanya. Posting satu, saya tak banyak posting, tapi banyak buka. Ya, berapa jam sehari? Sehari ada orang buka Facebook sehari 8 jam. 8 jam sehari. Kalau 8 jam sehari, Facebook ni dia akan menggunakan beberapa panca indera. Okey, nak buka Facebook pakai tangan? Pakai, ada dosa tangan. Buka Facebook pakai mulut tak? Kadang-kadang mungkin sambil tengok mulut mengomel, kemudian tangan pun tolong benarkan apa yang mulut kata, tanda, komen, like. Okey, baik. Kemudian kaki pakai tak? Mungkin pakai. Okey, di antara yang paling besar adalah mata. Ni mata, ni mata, ni mata. Tiga-tiga ni mata. So kita telah membuka akaun, sedangkan pada asalnya kita selamat, tapi disebabkan 3 jahanam ni habis menjahanamkan diri kita disebabkan 3 benda tu. Sebab tu bukan tak salah, maksudnya ada
untuk tujuan kemudahan, manfaatkan dia untuk tujuan akhirat yang boleh menjana pahala. Jangan jadikan dia tempat lubuk kita nak dapatkan dosa. Yang ni yang paling bahaya sekali, yang paling kita gerun. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah. Sebab tu ni antaranya. Sebab tu hari ni banyak kita buka akaun baru, semakin banyak akaun medsos ataupun media sosial ini, maka makin banyaklah iaitu kita punya akaun di sisi malaikat, lebih-lebih lagi di dalam bab mata. Tak percaya tengok kita tengok hari ni, Allahu Akbar, ni setan besar sangat ni. Setan ni banyak menggunakan mata. Bayangkan tengok, kalau sehari kita baca Quran macam kita baca grup WhatsApp. Kalau sehari kita pegang handphone macam kita pegang Al-Quran, saya kira kita semua ni dah jadi alim, hafiz Al-Quran. Sebab tiap-tiap hari, sehari ni berapa banyak kita baca mesej dalam ni, berapa kali kita pegang buka tengok. Kalaulah dengan Al-Quran, dengan benda-benda yang baik kita mampu buat macam ni, nescaya banyak kebaikan yang kita akan dapat. Sebab tu kalau tengok dalam bab ni, itulah ayat innallaha khabirum bima yasnaun, kan, Allah amat mendalam pengetahuan dengan apa yang kita kerjakan, terutama dalam bab mata. Bab mata ni pun kita dah surrender lah. Baik, dia kata lagi, hadis ini menunjukkan bahawa asal punca bagi zina farash itu adalah dua mata. Bermula bagi orang yang berzina adalah melalui mata terlebih dahulu. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Setiap orang kena tengok pada anggota tubuh badan kita, ya Allah, kita dah cukup banyak dosa, jangan ditambah dengan dosa pada anggota tubuh badan kita. Saya diminta untuk mengajar di dua tempat. Yang pertama di sebuah tempat pemulihan akhlak bagi budak-budak perempuan di Melaka yang dirahsiakan tempat dia. Saya juga pernah pergi di Sungai Lereh tu, kan. Sungai Lereh tu saya pernah pergi, sampaikan. Guru dia cakap, "Ustaz, minta maaf Ustaz, tak sesuai mengajar kat sini." Sebab budak-budak perempuannya budak-budak yang muda. Jadi dia kata, "Pak Haji hak tua pun kena tarik kain, tambahkan pula," dia kata Ustaz. Saya mengajar di satu tempat yang lain yang dirahsiakan tempat dia. Lama juga saya mengajar kat situ. Dan saya juga diminta waktu tu di UTM, di sebuah sekolah menengah di Melaka. Kesnya seorang budak perempuan keluar dekat surat khabar, dia dirogol oleh 10 orang lelaki. Asal mula-mula keluar. Kemudian tak apalah. Jadi dibuat siasatan, polis pun siasat. Bila dah siasat semua, sampai ke pihak sekolah, dan akhirnya didapati bukan 10 orang tetapi lebih daripada 10. Lebih daripada 10, dan bukan dirogol. Cuma masalah digunakan istilah rogol kerana dia berada di bawah umur tingkatan 2. Bila buat siasatan dalaman, rupa-rupanya dia dah memang macam tu, dia cari duit dengan cara yang macam tu. Baru tingkatan 2, siapa nak tengok RM5, pegang RM10. Baik. Dan dia yang bawa lelaki masuk ke rumah dia, dan lelaki yang masuk tu adalah budak di bawah umur yang belajar sekali. Maka bila dikira sekali yang terlibat tu, hampir ke 60 orang. Jadi saya dan Dr. Mai Munah daripada pakar ONG Hospital Melaka GH, jadi diminta saya dengan Dr. Mai untuk pergi ke sekolah tersebut, buat satu program untuk dia orang ni. Dan kami panggil di mana budak-budak pelajar yang terlibat dengan isu masalah sosial ni dikumpulkan di satu ruangan macam ni lah lebih kurang. Kemudian kami pun buat pembentangan, kita ceritakan tentang kesan daripada apa yang mereka buat, kesan pada masa hadapan selain daripada agama. Yang paling menakutkan ni, menggerunkan ni, saya diceritakan oleh Dr. Mai. Dia kata ada seorang budak perempuan. Budak perempuan ni dimasukkan ke GH disebabkan turun darah yang banyak. Mula-mula orang pun tak tahu kenapa berdarah-darah ni. Bawa pergi ke hospital, masuk ke wad kecemasan lah. Bila dicek, dia tengok sebab bahagian kemaluan, dia orang kata kita kena rujuk kat pakar ONG. Bila dicek, apa berlaku, rupa-rupanya budak perempuan ni dia telah pregnant, hasil hubungan haram bersama dengan teman lelaki dia. Dan kemudian apa berlaku, teman lelaki ni sebab takut mengandung dah berapa bulan waktu tu, so dia masukkan tangan dia ke dalam
ke dalam kemaluan budak perempuan tu nak tarik keluar. So itu yang berlaku pendarahan yang amat dahsyat sampai ke tahap dia terpaksa dipotong rahim dia, terpaksa dibuang waktu tersebut. So diceritakan real, dia tunjuk gambar penyakit-penyakit sifilis pada anak-anak muda ni supaya merasa gerun dan takut pada waktu tersebut. Allahuakbar, mudah-mudahan Allah pelihara. Tapi bagi kita sendiri terutamanya, selain daripada kita jaga mata kita, didik ahli keluarga untuk memandang pada benda yang baik dan tunjukkan pada mereka benda yang tak baik itu adalah benda yang tak baik. Salah satunya adalah kat rumah kita setan yang kedua selepas daripada handphone, iaitu TV. Pantau apa yang dilihat. Pantau bukan sekadar pantau dan larang, tapi sebutkan kesan kenapa dilarang. Kenapa dilarang? Yang pertama sebut Islam larang, yang kedua benda tu benda yang tak senonoh, benda yang tak elok, supaya mereka faham. Dan yang ketiga, tak dapat tidak kita mungkin tak berkemampuan nak cegah sedaya upaya kita, maka Allah sahaja, sebagaimana doa yang saya kira saya dah pernah tulis kat whiteboard. Doa kan 3 yang kita minta. Allahumma ighfir zambahu, ya Allah ampunilah dosa budak ni, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hasin farjahu, dan pelihara kemaluannya. Dan itu ayat mengelakkan zuriat kita daripada melakukan zina. Baik, sebab tu saya pesan satu benda. Ingat saya ceramah Surat Mi'raj beberapa tahun yang lepas. Saya kata, tuan-tuan, kita ada anak perempuan. Katakan satu hari ni ada orang, budak lelaki ataupun anak perempuan kita ni, kita perhati dia ni nampak pelik. Contoh pelik dia, duduk senyum sorang-sorang celah tangga, bawah kursi, bawah meja, duduk kejap tengok handphone, kejap-kejap tengok handphone, ataupun bercakap suara yang perlahan semut pun, suara semut tu kita pun tak tahu apa dia bualkan. Tu ketahuilah dia dah ada simptom gatai dah kena kat anak kita. Baik, so apa nak buat? Hari ni nak marah tak macam orang zaman dahulu. So kita kena tangani. Saya bagi cadangan, saya kata kalau tengok anak dara kita tingkatan 3 ke atas ni macam tu, kita tanya dia, kau dah ada power ke? Dia kata, kenapa mak cakap macam tu? Tak ada, tanya lah, bukan aku nak marah, aku nak tanya kau je. Dia kata, tak adalah mak. Habis tu siapa yang kau duk renyeh ke sumbang seorang-seorang tu? Dia kata, kawan mana, lelaki ke perempuan? Dia kata, lelaki. Panggil dia datang kat rumah, boleh mak kenal, boleh ayah kenal. Relax, cool, jangan marah. Okey. Panggillah datang kat rumah, boleh ayah kenal, mak kenal. Baik, so kita ada strategi dia. Dia kata, betul ke mak? Betul, sumpah wallah. Okey, baik. Aku cerita betul macam ni. Bila mak nak suruh datang petang esok lah, suruh datang lepas asar. Okey. Suruh budak lelaki tu datang lepas asar. Okey, kita Pak Haji ni tunggu siap-siap. Budak lelaki tu datang, jangan marah, jangan cakap perkataan tak elok. Okey, jemput datang, masuk. Ni kawan PA kali, kawan nama apa? Nama Mamat. Oh, elok. Okey, anak siapa? Nak Pak Mat Tempe. Okey, baik. Mari duduk. Tanya nak rumah kat mana? Bukit Baru, pakcik. Kat mana Bukit Baru? Dia kata kat taman sekian-sekian. Pakcik tak kenal bapa engkau ni, engkau pun pakcik tak apa kenal. Boleh tak sekali lagi engkau datang, ataupun nanti kau kirimlah bagi dekat anak pakcik kat PA ni salinan IC engkau. Tanya pakcik nak buat apa? Tak adalah berlaku apa-apa kat anak aku, senang aku nak cari engkau. Nampak? Tak payah cakap kasar-kasar, cakap kena psycho balik macam tu. Kang berlaku apa-apa kat anak aku, senang aku nak cari engkau, salinan IC dah ada kat aku. Mau cakap macam tu, rasanya dia nak buat tak senonoh kat anak kita pun fikir 4-5 kali. Baik. Kemudian tak apa, sembang agak-agak dah pukul 6 dah. Dia kata, pakcik saya nak balik dulu pakcik. Cakap dia tak payah balik lagi, makcik kau masak istimewa punya ikan jenak masak asam. Kau makan nasi mau pakcik. Sekali-sekala makan, apa salahnya? Okey. Dia pun segan silu. Kat nak maghrib, kita cakap ke dia dah nak masuk waktu maghrib. Okey, jom kita sembahyang kat rumah pakcik lah. Boleh? Kau dah ada wuduk belum? Kalau dia kata ada wuduk pun, suruh dia ambil lagi sekali. Cakap lama sangat kau sembang ke pakcik, elok kau ambil sekali lah. Dia pun tanya, toilet kat mana pakcik? Cakap kat dia, rumah kami ni toilet ambil wuduknya ambil dekat luar. Kau ambil kat pipe air kat luar rumah tu. Apa tujuan kita nak suruh dia ambil wuduk dekat luar rumah ni? Sebab nak tengok dia ambil wuduk macam mana. Kalau dia pergi bantai, ambil wuduk, dia pergi basuh kaki dulu, cakap kat dia, kau pergi balik makan malam ni cancel. Okey. Kalau dia basuh kaki dululah. Tapi kalau dia ambil elok, ambil wuduk tertib elok, dalam hati kita dah, alhamdulillah budak ni maknanya tahu wuduk lepas. Cakap dekat isteri kita, engkau tolong siapkan kain sejadah banyak-banyak kat rumah. Isteri kita kata nak solat berapa orang bang? Tak apalah kau letak 10 kain sejadah. Cakap kat budak ni, kau hampa kain sejadah mat, kita nak semayang.
Okey, tengok dia hampa macam mana. Kalau dia hampa panjang macam kereta pisah, budak ni tak pernah sembahyang jemaah. Tapi kalau dia hampa satu depan, satu kanan, sebab nak solat dua orang, budak ni pandai. Dia tahu dah macam mana nak letak kain sejadah. Okey, baik. Kemudian tak apa, kita pun cakap dekat dia, nak kau tolong iqamatkan solat. Dia pun Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau dia tanya kau tu cantik, tapi kalau dia tanya kita nak iqamat panjang ke iqamat pendek, tu jahanam. Dan ni dah masalah. Okey, baik. So kalau dia boleh iqamat, alhamdulillah, dia pun bagi isyarat kat kita, sila pak cik, dia suruh kita jadi imam. Kita pun cakap dekat dia, rumah ni punya rule, siapa yang iqamat dia jadi imam, kau pergi jadi imam. Okey. Tu kita tengoklah dia boleh jadi imam, boleh solat sekurang-kurangnya sejuk sikit. Tapi kalau hak suruh solat larilah, seluar tak bawa ke, seluar kotor lah, kain tak bawa lah, kemudian ada kerja nak kena pergi, ni budak ni ada something wrong. Sungguh saya katakan, sebab tu saya selalu sebut, sebab topik Isra' dan Mi'raj ni tu ada topik berkaitan tentang solat. Saya kata sebenarnya kita boleh create ahli keluarga kita. Okey, kita boleh create ahli keluarga kita ni. Macam mana kita nak create? Iaitu kita nak create supaya sekurang-kurangnya anak dara kita ni kita dah jaga sehabis baik. Kita tak mau kita bagi dekat orang ni disebabkan dia dah solat tak pernah tinggal, dapat suami hak jenis tak solat. Apa berlaku? Habis keturunan kita lepas ni akan jadi keturunan yang tak solat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah cerita, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat. Ayat ni cerita tentang siapa geng golongan pengikut hawa nafsu. Apa punca? Geng pengikut hawa nafsu ni datang melalui punca, ada datang satu generasi sebelum mereka, generasi yang tak jaga solat. Allah datangkan generasi seterusnya, generasi pengikut hawa nafsu. Sebab tu bagi saya lah, benda yang paling penting, asas yang utama ni, didikan dalam rumah ni, di antaranya dalam bab asas ibadat. Kalau part ni kita tak lepas, memang yang lain lagi susah. Sebab tu awal-awal lagi anak kita dah didik. Maka begitu juga kita nak anak orang yang nak jaga anak kita ni, orang yang terjaga dalam bab perkara berkaitan tentang ibadat. Awal-awal lagi nak kena test. Sebab tu saya sampai satu orang minta saya jadi juru runding ketika upacara pertunangan. Baik, tapi tuan-tuan jangan minta kat saya pula lepas ni. Saya kebetulan tu ada kena dengan saudara mara lah. Saya pun tak apa, bakal pengantin lelaki tu datang, orang Melaka kahwin dengan orang Kedah. Saya pun tanya rumah kat mana semua. Akhirnya saya pun buka majlis, saya diminta jadi wakil pihak perempuan. So ni saya tak pakat, saya sendiri nak cakap dan dia orang serahkan bulat-bulat dekat saya. Dan saya akan, insya-Allah, apa yang saya cakap saya akan buat, dan saya akan minta juga keluarga kedua-dua pihak buat. Saya tanya bakal pengantin yang lelaki ni, hafal Quran 30 juzuk tak? Dia pun terkejut. Saya tanya soalan, dia kata tak hafal ustaz. Oh, kalau hafal tadi saya nak bagi tahu dekat keluarga si perempuan ni untuk bagi anak dia percuma, jangan bayar langsung sebab engkau hafal Quran 30 juzuk. Baik, ada 20 juzuk ke separuh 15 ke? Kalau 15 nak potong separuh daripada mas kahwin, daripada hantaran. Dia kata tak. Habis tu apa yang hafal? Qauliyah dengan qaul Allah hafal. Yang tu hafal ustaz. Kalau dua tu hafal, elok kau bayar harga penuh lah. Okey, baik, kau bayar harga penuh. So harga penuh apa? 15,000. So 15,000 bayar kat budak ni. Baik. So kita nak cerita macam tu. Kemudian kita sebut minta maaf. Dia asas kita cerita awal-awal waktu khutbah nikah ataupun biasanya kalau dia orang minta, saya akan sebut asas dalam keluarga ni, asas bagaimana dia jaga hubungan dengan Allah. Baik, bila dia jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah yang lain-lain tu dia akan terjaga. Mata, telinga, mulut kita ni dia akan terpelihara. Dan senang kita nak tune dia sebab dalam hati ni dia punya iman, sensor iman dia tu ada. Tapi kalau part hak ni dia tinggal, memang tak meyakinkan. Memang kita akan jadi takut dan kita akan gerun. Dia akan boleh pergi terjebak, terutama kepada dosa-dosa besar yang lain. Sebab tu penting sangat-sangat dalam bab ni untuk kita nak faham. Sebab tu kata pengarang ni, dia kata semua anggota badan boleh menjadi wakil untuk melakukan zina sebelum berlakunya zina yang sebenar, iaitu bermula daripada mata, bermula daripada kaki, bermula dengan tangan, bermula dengan mulut, kesemuanya. Maka peliharalah, dia kata, segala anggotamu dengan pemeliharaan yang sepatutnya baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Jangan duk benarkan apa kata hati dan apa kata mata. Ya, seronok melihat, tapi ingat kesannya di akhirat kelak. Maka kaki yang dinanti-nantikan berjalan di dalam kebun syurga. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ingat mata kita ni, kita nak tengok, yang pertama nak tengok Allah, yang kedua kita nak tengok syurga. Mana mungkin mata nak tengok syurga, mata yang banyak melakukan dosa.
Begitulah juga dengan tangan, kita nak pegang barangan-barangan kat dalam syurga, buah-buahan, makanan. Begitulah juga dengan kaki, kita nak berjalan kat dalam kebun syurga dan mahligai. Tangan yang kita nak gunakan nak mencapai buah-buahan, nak minum air. Mata untuk pandang kepada zat Allah kat dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu kat dunia ni, tak sama sikit pun. Dan tiada nikmat di dunia dan juga akhirat, nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah. Dan maka bagi mata itulah tujuannya, yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dimuliakan dengan sehabis-habis mulia, tanpa dikotori dengan memandang kepada yang haram. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita akan masuk fasal yang kedua, bab berkaitan tentang telinga, insyaAllah. Baik, ada apa soalan nak ditanya? Kalau ada soalan lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Ada soalan tak nak tanya? Ya. Oh, okey. Ustaz nak baca tetiak macam mana doa Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa husn farjahu tu, macam mana nak letak? Okey, yang pertama tengoklah pada anak kita tu buat siapa dia. Kalau anak kita dah umur 24 tahun nak pergi letak kat dada dia suruh baca, dia pun tak mau. Okey. So kalau cucu-cucu hak kecil-kecil lagi sekolah rendah ni, boleh kita pegang dada kita bacakan, pegang kepala kita bacakan, pegang belakang kita bacakan. Tapi kalau dah besar panjang, lain pula caranya. Ataupun bukanlah maksud dibaca ni dibacakan hari-hari. Tapi setiap kali kita melihat dia, kita bacalah doa ni. Ataupun ketika mana kita baca dalam solat kita ni, kita bayangkan muka anak kita ni, kita pohon pada Allah. Kita boleh, kita baca benda-benda yang macam tu, walaupun tidak diletakkan tangan pada dada dia. Tak semestinya, tapi nak baca hari-hari pun tak ada masalah. Kau nak pergi mana? Pergi kedai, mari sini sekejap. Sebelum kau nak pergi kedai, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Takut dia kata kita ahli sihir lah pula. Nanti baik. So sama ada baca dengan pengetahuan ataupun baca tanpa pengetahuan. Tapi saya suka kalau kita baca dengan pengetahuan dia. Maksud dengan pengetahuan dia ni, mari sini sekejap. Mak nak baca doa kat engkau ni. Mak nak baca doa apa adalah, okay, kita pegang kepala dia, belakang dia ataupun dada dia, kita pun cakap kat dada dia, Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Mak doa apa? Aku doa 3 benda. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa engkau. Baik, yang kedua, iaitu Allah bersihkan hati engkau. Yang ketiga, Allah pelihara kemaluan engkau. Maka tujuannya supaya dia faham yang kita benci kepada benda-benda yang haram. Itu di antara benda, sama ada kalau dah besar-besar panjang tu, kita doakan kot jauh je lah. Doakan kot jauh, doakan setiap kali lepas solat, bayangkan muka anak kita dan kita doakan sebagaimana yang dimaksudkan. Okey. 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 Saya tak cakap. Orang lain yang mewakilkan untuk cakap bagi tahu. Lepas macam saya diam, saya tahu yang itu belum saya lah. Macam nak mengelakkan benda tu, bagi saya rasa sama satu kap saya letih. Macam sebab saya tengok benda yang tak elok lah. So saya tengok benda yang tak elok. Jadi sebab saya pun tak elok. Saya pun belum begitu sempurna. Jadi saya nak menghindarkan benda tu, pada saya agak terlalu susah. Betul. Okey, yang pertama kita ingat, okey, mungkin ada orang yang kerja dia profession yang terdedah dengan benda-benda yang sebegitu rupa. Okey, sama ada dia yang mendedahkan ataupun orang lain yang mendedahkan kepada dia. Okey, maksud kita mengatakan menjaga pandangan mata ni bukanlah maksud dipejamnya mata. Maksudnya pandang, tetapi pandang bukan pandang untuk keinginan nafsu, tetapi pandang tu atas dasar pandang atas tugas. Contoh seorang polis yang perlu buat spot check badan, yang perlu melihat seseorang, yang perlu mengenali mangsa ataupun pelaku jenayah ataupun seseorang yang disuspek sebagainya, maka itu masuk dalam bidang tugas yang menjadi keperluan yang perlu kita tengok. Contoh yang sebagaimana seorang ustaz yang mengajar anak murid, maka saya ada satu tempat saya pergi, tiba-tiba yang bahagian perempuan ditutup dengan tabir. Saya pun tanya, orang perempuan okey ke? Tak okey ustaz. Kenapa tak okey? Ustaz yang sebelum ni kata orang perempuan nak belajar tak boleh berdepan macam ni, kena tutup tabir. Saya tanya kenapa? Entah dia kata nak jaga pandangan perempuan dan guru yang mengajar. Saya pun gau-gau kepala.
Saya kata semenjak saya mengajar ni tak pernah ada lagi anak murid perempuan yang kenyit mata kat saya waktu mengajar. Saya kata so far okey. So ustaz yang mengajar pun sama juga, dia terpaksa tengok anak murid dia. Tapi tengok dalam masa, contoh kita tengok sekadar tengok sekali imbas, tengok untuk kenal ni anak murid. Tapi bukan tengok atas dasar tengok keinginan nafsu. So maksud, sebab tu dalam ayat ni dia tak kata tutup mata, pejamkan mata, bukan pejam mata. Maksudnya jaga pandangan mata. Kalau datang kelas yang pertama hari tu kita sebut, maksudnya kisah Ibnu Abbas, dia memandang sekali, Nabi pegang kepala dia, toleh ke alen. Dia pandang kali yang kedua, Nabi pegang, toleh ke alen, sampai 3 kali. Akhirnya kata Nabi SAW, la tattabi'an nazratan nazrah, jangan kamu ikuti setiap satu penglihatan kepada penglihatan yang lain. Contoh, sekali kita pandang, katakan lelaki pandang perempuan yang cantik, dia pandang sekali. Okey, kemudian yang dia pandang yang pertama tadi tu pandang sebab memang sama ada dia tengah berjalan, dia berurusan, maka jangan pandang bagi kali yang seterusnya. Maksud kali yang kedua ni kerana tarikan. So yang kedua tadi berdosa, yang pertama tadi atas tugasan ataupun keperluan. Adapun yang kedua dah masuk dalam bab berdosa. Sama macam doktor yang buat medik kan, dia terpaksa cek pasien dia tu sama ada dipegang ataupun dilihat, dan bahkan kadang-kadang sampai kepada meneliti. Maka tujuan penelitian kerana itu keperluan, maka keperluan ni tak termasuk dalam dosa. Cumanya yang nak menjaganya adalah pada hati dan perasaan. Bila dia datang benda yang tak elok, ketahui itu mungkin bisikan daripada syaitan. Juga kita katakan mungkin ada pandangan orang yang lain yang bercakap sesuatu benda, maka benda tu perlu elakkanlah. Dan kita mungkin tak akan mampu buat keseluruhannya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tak diwajibkan sesuatu benda melainkan kadar yang kita mampu. So kita nak elak bukan satu benda yang senang. Habis tu ustaz takkan nak jalan tunduk? Tidak, bukan bermaksud jalan tunduk. Maka bila mana terpandang yang haram, maka alihkan pandangan. Okey. Dan sekiranya kita berada pada tempat yang keperluan kena melihat, contoh seorang guru kepada anak murid, seorang pekerja kepada klien, customer dia, maka pada waktu tersebut hanya penglihatan yang diperlukan untuk tujuan muamalat saja, tidak lebih daripada tu. Tapi kalau kita pandang sampai ke satu tahap terbayang-bayang, itu pandangan yang panggil panahan Arjuna. Okey, kalau itu contoh pernah berlaku di Madinah ketika zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang lelaki yang dia menjadi sebutan pada perempuan. Semua orang sebut nama dia, si Polan, saya lupa dah nama dia saya tepat, saya baca dalam kitab Syama'il. Akhirnya bila dah semua perempuan kalau nak mendendangkan, melagukan nama dia ni, sebagaimana hari ni kita punya remaja kita yang terlalu obses, terlalu fanatik kepada Korean artis kan, sampai ke tahap tu kalau dia tengok tu dia akan menjerit kerana teramat suka. So di Madinah ni pernah berlaku seorang pemuda yang teramat tampan, nama dia disebut oleh perempuan-perempuan. Indahnya hari ni kalau dapat tengok si Polan bin si Polan. Didengari oleh telinga Umar Al-Khattab, kenapa nama lelaki ni disebut sangat ramai oleh orang lain? Maknanya dia telah jadi viral pada waktu tu. Hari ni ada doktor-doktor yang jadikan diri mereka sebagai selebriti, yang doktor jadi selebriti, bukan ustaz saja, dah berjangkit ke doktor yang handsome, badannya cantik apa semua. So dia masuk dalam Facebook, dia ada followers Instagram dia disebabkan kehandsomean dia contohnya. So begitulah dengan lelaki ni. Omar kata tolong panggilkan lelaki yang digilai, yang disebut nama dia ni oleh perempuan-perempuan Madinah untuk datang ke jumpa aku. Dibawa lelaki tersebut, memang sungguh lelaki ni seorang yang amat handsome. Jadi supaya tidak menjadi fitnah dalam masyarakat sehinggakan orang dah jadi macam huru-hara disebabkan dia ni, kata Umar Al-Khattab, botakkan kepala dia supaya jadi tak handsome. Okey, asal dia handsome, sebab takut handsome sangat, minta untuk dibotakkan, minta dia orang yang lain botakkan kepala. Rupa-rupanya orang lelaki ni makin botak makin handsome. Okey. Setelah dibotakkan kepala dia, tiba-tiba makin handsome pula, makin jadi sebutan. Akhirnya Umar panggil kali yang ketiga, kali yang kedua diminta supaya dipakaikan sorban kat atas kepala dia, pakai sorban pun handsome juga. Dan akhirnya dia diminta diasingkan, tidak berada bersama dengan tempat orang ramai kerana tak nak berlakunya sesuatu benda. Ada seorang sahabat, kalau siapa tahu siapa sahabat yang handsome sangat, sahabat Nabi SAW yang handsome, siapa tahu? Seorang nama dia Dihyah.
Dihiyah ni seorang lelaki yang handsome, sehingga kan diceritakan ketika dia berjalan di Mekah ataupun di Madinah ni, dia akan tutupkan muka dia tu dengan serban tu kan, dia tutup nampak mata. Dia lelaki. Kenapa dia tu? Sebab setiap kali dia lalu, maka dia akan mata, bukan lelaki, perempuan saja, lelaki pun akan memandang kerana teramat handsome. Mus'ab bin Umair, bukan sekadar handsome, bahkan dia wangi, seorang yang teramat wangi, sampaikan orang mengetahui kalau dia lalu kawasan tu, orang tahu yang lalunya adalah Mus'ab bin Umar. Tetapi Nabi SAW pernah menangis disebabkan Mus'ab bin Umar ketika berada di Madinah, dia jatuh miskin yang teramat, sampaikan dia hanya ada kain saja untuk dipakai dan dia tidak ada baju. Nabi kata, aku terkenangkan zaman kegemilangan Mus'ab di Mekah, dia adalah anak bangsawan, orang yang kaya. Tapi akhirnya kerana Islam dia jatuh miskin. So point dia apa dia? Pandang, bukan tak boleh, tapi pandang untuk tujuan muamalah, tak lebih daripada tu. Tapi kalau pandang daripada atas sampai ke bawah, setiap kita boleh hafal dia punya tubuh badannya, maka yang tu apa kita kata? Kita dah sebut dah di awal dahulu, ya nisa'an nabi, hei isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahdi minan nisa, kamu tak sama dengan perempuan di luar sana. Maksudnya perempuan yang baik dia tak sama dengan perempuan yang tak baik. Ini taqaitunna, kalau kalian boleh bertakwa kepada Allah, kamu ada perempuan yang baik. Fala takhda'na bil qaul, jangan kalian merendahkan suara kalian. Maksudnya jangan kalian buatkan suara perempuan memang dah lembut, maka jangan dilembutkan suaranya. Kan saya sebut bahasa yang paling mudah dan senang nak faham, iaitu jadi gedik dan gatai. Faham tak gedik dan gatai? Maksudnya kalau kau jumpa ustaz, kalau kau bagi salam, Assalamualaikum ustaz, ustaz tak ada rasa apa, tapi kalau kau cakap ustaz, saya kata ustaz pun boleh tombang balik ke belakang. Okey, so itu maksudnya. So benda tu dia yang pertama refleksi boleh berlaku di antara dua jantina, yang keduanya pula peluang yang kita ciptakan peluang untuk seseorang lelaki kepada kita ataupun kita kepada lelaki tersebut, yang boleh berlaku di antara dua jantina. Yang ni yang maksud yang perlu dijaga. Adapun dari segi muamalah, pergi ke kedai bercakap, selagi mana masih dalam had yang harus, maka tidak mendatangkan apa-apa masalah, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Habis kau dah? Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.